Alhamdulillah, kembali lagi bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia. Just stay at home. Tengok apa yang kami akan sampaikan kepada anda di sini. Itu tanggungjawab kami pada dalam period dalam masa perintah kawalan di rumah ini sekarang. Baiklah, untuk yang seterusnya ini adalah bagaimana untuk kita bercerita dan juga berkongsi informasi tentang bagaimana untuk kita membersihkan minda semasa dalam keadaan perintah ini. Bersama saya dua orang tetamu di studio. Pertama adalah Dr. Azuraida Syahadan, pakar motivasi, dan juga Puan Azilawati Mat Zain, founder Al-Quran Tagging Sahabat Qurani. Baiklah, tadi sebelum siaran kita telah bercerita sedikitlah bagaimana sebenarnya dalam situasi yang berlaku di Malaysia sekarang adalah perintah kawalan pergerakan, yang mana kalau boleh kita nak semua orang mengikut apa yang kerajaan sarankan, duduk di rumah, duduk diam-diam. Kalau tak ada keperluan jangan keluar. Jadi dalam soal membersihkan minda, bagaimana untuk kita membersihkan minda kita supaya kita dapat menerima arahan sebegitu dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal di Malaysia sekarang ini, dan juga bagaimana juga untuk kita membersihkan minda untuk supaya kita tidak panik. Tak tentu hala orang kata. Macam mana Dr. Sila? Okey, baiklah. Sebenarnya kalau kita bercakap mengenai kebersihan minda ni, ianya sama penting macam mana kita menjaga kebersihan tangan kita, macam mana kita menjaga kebersihan diri kita. Tapi mungkin rata-rata ibu bapa dekat luar sana ramai yang terlepas pandang orang kata mengenai kepentingan kebersihan minda ini. Dan bila kita bercakap pasal minda, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi hari ini saya nak kongsi dua aspek kebersihan minda yang ibu bapa dekat luar sana perlu ambil tahulah kan. Yang aspek pertama kita bercakap mengenai pemikiran ataupun persepsi, dan aspek kedua kita bercakap mengenai pemakanan. Okey, bila kita bercakap mengenai pemikiran adalah minda yang bersih memerlukan pemikiran yang positif. Jadi dekat sini rata-rata ibu bapa atau para penonton di luar sana yang kita lihat, kebanyakan mereka mempunyai pelbagai persepsi negatif sekarang, especially ni Ridwan, bila sekarang ni kita dalam keadaan COVID-19 ni kan. Jadi apa yang kita perlu lakukan kat sini, kita bunuh pemikiran negatif tersebut, atau apa yang saya panggil sebagai ANTS. ANTS. ANTS ni automatic negative thoughts. Maknanya dalam kepala kita ni memang akan ada satu pemikiran yang negatif yang akan datang. Sebelum sampainya berita, kita dah fikir dah betul tu. Perasaan memberontak, perasaan ingin menolak apa sahaja arahan. Betul. Jadi sebagai ibu bapa, especially ibu bapa sebab sekarang ni kita berada di rumah bersama dengan anak-anak kan. Jadi kita harus membuang automatic negative thought atau ANTS ni. Saya panggil evil ANTS lah. ANTS jahat, bukannya ANTS semut yang baik-baik tu kan. Jadi nak bunuh dia bukan pakai racun serangga. Tak samalah kan, sebab dia berada dalam minda kita. Jadi kita nak bunuh dia macam mana? Kita bunuh dia melalui 5 cara. Yang pertama, kita cuba untuk membuang atau mengelakkan andaian negatif. Apa saja andaian negatif yang minda kita cakap, kita cuba elak. Okey, supaya kita tak sampaikan andaian tersebut kepada anak-anak kita. Sebab rata-rata ramai yang kita tengok, kita sampaikan berita sebelum berita tu sampai. Maknanya kita bagi tahu dekat anak-anak kita mengenai kita punya persepsi. Kita tak bagi tahu mengenai berita sebenar. Fakta. Fakta, betul. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah cuba dapatkan sumber yang sahih. Maknanya kat sini, kalau kita tengok, yang kedua ni saya gabung dengan yang ketiga lah, sumber yang sahih dan juga media sosial yang banyak sangat Puan Aziz, berita-berita palsu ataupun yang kita tak tahu kesahihannya. Jadi dapatkan sumber yang sahih daripada mungkin MKN, daripada MOH kan. Itu adalah yang kedua dan ketiga. Seterusnya, tahap komunikasi dengan anak-anak. Untuk mendapatkan minda yang bersih, kita perlu pandai berkomunikasi dengan anak-anak kita. Sebab anak-anak kita ni tahap pemikiran dia tak sama dengan kita. Kita ke atas ni, dia dekat bawah ni. Jadi cara kita berkomunikasi, kita turunkan sikit level komunikasi dengan anak-anak kita. Mungkin kita tak perlu bagi tahu mereka, coronavirus ni sebenarnya adalah virus saintifik yang susah-susah tu. Tak, jangan buat macam tu. Apa yang kita perlu bagi tahu, mungkin satu fakta simple. Sebenarnya coronavirus ni adalah flu
adalah virus yang sesekutu dengan flu, sesama. Bagi tahu anak kita. Lepas tu kita cakap coronavirus ni dia suka travel. Dia suka travel, dia jump dari tangan ke tangan. Jadi nak elak dia melekat dekat tangan kita kena buat apa? Cuci tangan. Betul. Lepas tu kalau coronavirus ni dia datang, dia bawa apa? Dia akan bawa batuk, dia akan bawa sakit dada. Lepas tu dia akan bawa demam. Kita bagi tahu macam tu dengan anak-anak kita. Jangan bagi tahu fakta yang dia pun tak tahu nak digest kan dekat sini. Lepas tu kita cakap lagi dengan mereka, tapi janganlah takut sangat sebab coronavirus ni selalunya dia akan pergi sekejap je dia datang kalau kita pandai jaga diri. Itu adalah P yang pertama. P yang kedua saya pemakanan. Penting masa kawalan ni kan, perintah kawalan ni kita kena jaga pemakanan. Minda yang bersih memerlukan pemakanan yang sempurna kan. Antara pemakanan untuk menjaga minda seperti yang kita sedia maklumlah kan, kita kena ambil makanan berkhasiat, seimbang, protein, karbohidrat, salmon, walnut, berries. Semua tu adalah pemakanan penjagaan minda. Jadi kenapa kita kena jaga minda semasa dalam keadaan kawalan ni? Sebab minda yang kotor mampu cenderung untuk mendapat tekanan perasaan. Kita rasa anxiety, kita rasa risau. Ni rasa nak duduk rumah pun kita akan rasa risau. Sebab apa? Sebab kepala kita dah memikirkan mengenai sesuatu yang belum lagi terjadi. Kita ada ants tu dalam kepala. Jadi kita kena kill to ants. Kita luaskan ruang yang ada di rumah itu. Mungkin tak semua orang berada di rumah yang besar, rumah agam kan, rumah yang sempit itu kita luaskan melalui pemikiran dan juga minda kita. Mungkin apakah aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan dengan anak-anak di rumah dari aspek mungkin dari kita sebagai Muslim, mungkin kita boleh berkongsi dari ajaran Islam dan sebagainya. Okey, boleh. Saya sangat bersetuju tadi dengan pendapat Dr. Azur. Minda yang bersih, yang positif itu sangat penting untuk mewujudkan satu suasana yang sangat kondusif. Sebab dekat luar sekarang ni, memang suasana agak kelam kabut, takut, resah, gelisah. Tapi kita sebagai parents, pada pendapat saya lah, kita dulu yang kena tenang dulu. Barulah anak-anak persekitaran rumah pun akan tenang. Macam mana nak wujudkan persekitaran tenang tu? Sebelum anak-anak, settlekan diri kita dulu. Kita pandang satu sudut yang positif. Daripada musibah, kita bawa anak-anak kita kepada sudut nikmat. Kita nampakkan sekarang. Sebelum ni mama, papa sibuk dekat luar, tak ada masa sangat dengan you all kan. Allah bagi bonus sebenarnya dekat kita sekarang ni. Kita boleh duduk sama-sama, makan sama-sama, buat aktiviti sama-sama. Jadi kita boleh sama-sama masa ni untuk sama-sama kita enjoy. Kita cuba tenangkan suasana dalam rumah. Jangan bagi kekalutan macam Dr. Ali bagi tahu tadi. Kalau kita sebagai parent sendiri, kita boleh tenangkan minda kita. InsyaAllah dalam rumah kita, apa kita kontrol tu semua pun akan jadi lebih tenang. Okey, jadi untuk nak wujudkan perasaan tenang, sangat pentinglah kalau pada saya yang paling senang sekali, kita bermuhasabah diri sekejap. Kita balik kepada Al-Quran. Kita sebagai orang yang dewasa, sebagai ibu bapa. Kita sebagai dewasa dan kita sebagai Muslim, kita ada petunjuk, kita ada guideline daripada langit. Apa keadaan sekalipun Allah dah bagi rules and regulation dia, kita just follow. Okey, dalam keadaan sekarang, contoh kita sendiri tanya sebelum anak-anak, kita berfikir sejenak, ya Allah, apa yang turun sekarang ni adalah musibah ataupun nikmat. Jadi kita nak dapat jawapan tu sebenarnya semua dah ada. Macam saya lebih suka rujuk kepada Al-Quran lah. Saya buka kepada surah yang saya bagi tahu kepada anak-anak lah, cakap sekarang ni mama nak share. Saya izin berkata mama, okey, mama nak share sebenarnya Allah baik tahu. Kita kena ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Alhamdulillah kita kena bagi pujian pada Allah. Sebab apa? Sebab Allah bukan terbalikkan bumi. Allah belum goncang lagi. Allah tak gegar. Yang bergegar, bergoncang hati kita sikit je. Sebab kita ada sikit rasa takut dengan makhluk kita namakan sebagai COVID-19. Kan? Tapi kenapa sebenarnya Allah bagi sedikit macam gurau dengan kita. Dengan anak-anak kan bahasa kita kena sesuaikan dengan level dia. Bahasa dengan anak-anak. Jadi Kak Aziz suka buka. Ini bukan mama cakap. Ini bukan mama cakap, tapi Allah dah bagi tahu. Okey. Surah Al-Talaq, surah 65 ayat 8 hingga 10. Jadi kita bacakan. Dan bukan sedikit negeri-negeri yang penduduknya derhaka terhadap perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami hitung amal mereka satu persatu dengan hitungan yang keras, serta kami seksa mereka dengan azab yang keras. Lalu mereka merasakan kesan yang buruk daripada perbuatan derhakanya, dan perbuatan mereka itu satu kerugian yang besar. Kan? Dan ayat ke-10 Allah dah bagi jawapan. Allah menjadikan bagi mereka azab seksa seberat-beratnya, maka bertakwalah kepada
Allah dah bagi solusi dekat situ. Wahai orang yang berakal sempurna, daripada kalangan orang yang beriman, sesungguhnya Allah telah menurunkan kamu peringatan. Allah bagi sedikit peringatan pada kita, kan? Jadi kita beritahu pada anak kita sekarang ni Allah dah bagi jawapan, kita bertakwa. Di masa kita ni, kalau sebelum kita sibuk, ini masa kita nak baiki balik connection kita dengan Allah. Mungkin yang menarik apabila saya tengok Puan sendiri membuka kitab tafsir itu adalah bagaimana kreativiti Puan mewarnakan, meletakkan tanda. Mungkin itu boleh jadikan aktiviti untuk anak-anak di rumah. Mungkin dalam masa 2 minggu ini bertanding sama-sama anak. Mungkin kalau bukan yang kecil, yang besar sikit, umur 11 tahun, 12 tahun, yang mana warnakan paling cantik, kan? Betul. Actually kita kena kreatif. Kita kalau macam saya dekat rumah, kita jadi PM nombor 2 lah dekat luar. PM dah keluar arahan minta tolong kita bagi kerjasama, bagi peranan. Kalau kita tak boleh menyenangkan, jangan menyusahkan. Paling penting sekali, sebab kalau kita ambil sikap tak endah, tak acuh, kita akan terkesan kepada orang lain. Kesan dia besar, kan? Jadi kita tak mampu dekat luar, kita tolong handle yang skop kecil dulu. Okey, dalam keadaan sekarang, kita tenangkan anak kita, banyak aktiviti boleh buat. Aktiviti yang paling wajib sekali pada akak lah solat berjemaah dulu. Abah, Mama, kenapa semua nak kena solat berjemaah? Perintah atas perintah. Kan? Perintah dekat luar berkurung, perintah dalam rumah kena solat berjemaah. Saya mak wuduk, anak saya ambil wuduk nombor 2 tu. Kan? Adam nama dia, laju ambil wuduk. Adam kaki tu, alah, sentap. Kan? So, kita nampak tak? Dulu Mama tak sempat semak, ni dah sempat semak dah. Kan? Lepas tu, bila dah solat berjemaah, macam boleh buat zikir bersama-sama, tadarus Al-Quran ke, bagi-bagi surah, ataupun explore. Kita bercerita, bukan Mama cakap ni, Allah cakap ni. Kan dia punya, okey, dia lebih betul. Puan cakap ini adalah 2 minggu ini adalah bonus kepada bonus ibu bapa untuk betul-betul rapat dengan anak, betul-betul berada dengan anak, melihat satu-satu apa yang anak lakukan. Itu sangat manis sebenarnya kalau kita betul-betul mengambil peluang ini. Mungkin dari perspektif kepimpinan pendidikan, bagaimana pula aktiviti-aktiviti, mungkin anak ni umur 1 tahunnya lain, 2 tahunnya lain, 3 tahunnya lain, 12 tahunnya lain. Jadi nak uruskan mereka ini, kalau mungkin ada ibu bapa yang mempunyai ramai anak, bagaimana pula? Okey, macam ni Ridwan, sebenarnya ikut perkembangan anak tu, aktiviti anak-anak dan gaya kepimpinan ibu bapa tu harus berbeza juga, selaras dengan dia punya usia. Jadi sebagai ibu bapa, kita harus susun aktiviti dia mengikut tahap usia dia. Jika anak-anak kita berusia di bawah 12 tahun, maka di situ ibu bapa harus menekankan gaya kepimpinan, lebih berkonsepkan kepada directing. Directing ni maknanya dia memberitahu anak-anak, ini adalah perkara yang perlu dibuat, ini adalah aktiviti yang harus dibuat. Okey, jom duduk dengan mama. Okey, tapi kalau anak-anak kita, anak remaja berusia di antara 13 hingga 17 tahun. Jadi apa yang kita perlu lakukan dekat situ, kita perlu mengamalkan gaya kepimpinan berkonsep coaching. Coaching ni maknanya kita harus mengambil kira pendapat dia. Kita panggil abang nak buat apa hari ni? Cuti sekolah 2 minggu ni, cuti COVID pun lagi seminggu, kan? Jadi abang punya plan macam mana? Kita duduk bersama dengan dia, kita susun jadual bersama. Itu adalah untuk anak remaja kita. Tapi walau apa saja pendekatan yang kita ambil, konsepnya sama, asasnya sama, semudah A, B, C, D. Saya memang suka bagi formula. Sebab mudah nak ingat. A itu senang adalah nak register. Okey, untuk ibu bapa kat luar sana, A adalah ajar anak-anak kita bagaimana untuk melakukan aktiviti itu, kan? Tunjukkan perkara-perkara yang harus dilakukan. B, bantu mereka untuk mungkin duduk sama, melakukan jadual. C, communicate dengan mereka, sebab kadang-kadang mungkin mereka tak tahu bagaimana nak melakukan, kan? Jadi kita communicate dengan mereka. Dan D, do it with them. Ni separuh ibu bapa, kan? Kita dah buat ABC, lepas tu D tu kita biarkan. Lepas tu anak-anak kita macam terkontang-kanting dekat situlah. Anak-anak kita macam, macam mana nak buat ni? Mama dah bagi tahu tadi tapi tak tahu. Jadi D tu do it together. Contoh macam solat, Puan Aziz bagi tahu tadi. Duduk solat sama-sama. Kalau ataupun kita nak buat Quran tagging, kita duduk, kita tunjuk dekat dia, kita coaching dia. Itu mengikut tahap usia dan gaya kepimpinan yang berbeza. Okay. Kalau soal gadget, kita tak boleh lari daripada gadget. Mungkin kalau di rumah sekarang nak biar anak-anak diam, sekarang trend dia bagi gadget anak-anak diam. Betul tak Pak pendekatan itu? Sebenarnya
pendekatan penggunaan teknologi untuk mendiamkan anak ni tidak ada salahnya. Cuma ia memberi kesan negatif kepada perkembangan anak-anak. Mungkin sekarang ni ada ibu bapa yang harus bekerja daripada rumah kan. Jadi untuk mendiamkan anak-anak, dia kata abang kita tengok TV dari pukul 7 pagi sampai pukul 7 malam kan. Jadi benda tu sebenarnya membantutkan perkembangan anak-anak kita. Menurut kajian, exposure kepada gadget yang berlebihan boleh menyebabkan berlakunya gangguan terhadap perkembangan otak dan boleh menyebabkan masalah seperti depression, kemurungan dan juga salah satu punca yang menyebabkan berlakunya autism. Kerana autism ni adalah abnormality otak di mana anak-anak akan terlalu attach dengan gadget. Jadi apa yang ibu bapa di luar sana perlu buat, tetapkan masa. Boleh bagi gadget tapi tetapkan masa. Mungkin letak timer lah di situ. Kalau saya suka letak timer untuk anak saya. Kita letak 40 minit timer. Lepas ni okey, abang pergi buat benda lain. Purata satu hari menurut kajian, anak-anak ni boleh expose tidak lebih daripada 4 jam gadget. Okey, dalam masa 24 jam tu 4 jam sahaja. Tapi untuk anak-anak yang di bawah usia 1 tahun, no gadget dah. No gadget dah. Jadi ingat, ini juga merupakan satu saya rasa satu perkara yang kritikal. Sebab apa? Masa terlalu banyak di rumah, kena tengok waktu gadget bersama dengan anak anda. Mungkin dari aspek perspektif kita sebagai seorang Muslim, kita berpegang kepada 99 nama Allah, Asma'ul Husna. Bagaimana perkara ini merupakan satu metod pembersihan jiwa dalam situasi kita berada dalam pencegahan COVID-19 ini? Boleh, insya-Allah. Pada saya inilah masa yang terbaik sebab Allah dah bagi bonus pada kita kan. Allah dah bagi bonus pada kita. Boleh sama-sama dengan anak-anak, ayah, mak, anak-anak berkumpul, letak masing-masing dengan komitmen masing-masing. Jadi dengan situasi macam ni, kita nak nampakkan anak kita, kita tukar dimension musibah kepada kebesaran Allah, nikmat dan kebesaran Allah. Jadi ingatan ni bukan untuk anak-anak, actually untuk kita juga lah sebagai mak kan. Saya sendiri ambil pengalaman anak saya yang nombor 2 tu 5 tahun lepas. Saya teringatkan kata suami saya, dia kata kalau mama nak tahu yang sekarang pesakit-pesakit yang sedang mengalami masalah virus COVID-19 itu lebih ke masalah Adam. 5 tahun lepas Allah duga saya, anak saya umur 6 tahun, dia demam 3 hari je, bawa ke hospital, doktor kata okey, demam biasa, tak ada apa-apa pula. Jadi kita doktor kata okey lah, balik rumah 2 hari mata dia dah ke bawah, ni dah macam tak betul, tapi suhu dia 40 panas kan. Bila saya bawa ke satu hospital, doktor terkejut, buat chest x-ray tu sebelah dada anak saya ni dipenuhi dengan nanah. Dia kena lobar pneumonia complicated and pleural effusion. Itulah penyakit dia. Doktor cakap, anak puan ni kalau 1 tahun 1-2 kes je yang akan ada kes macam ni. Masa tu saya macam, ya Allah, Allah bagi dugaan. Tak terkata apa-apalah. Tapi saya ingat lagi satu peristiwa nak selamatkan nyawa anak tu. Maghrib masa tu nak tebuk chest tube kan. Nak tebukkan. Secara ringkasnya, apa yang berlaku? Tidak apa berlaku. Itulah keajaiban Allah lah. Masa nak tebuk tu, nak selamatkan nyawa dia, keluarkan nanah daripada papadu 1 jam macam tu. Keluar saya tu, ya Allah banyaknya. Tapi masa saat Allah menegur saya. Masa saat nak tebuk tu, anak bagi tahu, doktor tolong baca Bismillahirrahmanirrahim. Anak umur 6 tahun bergema dekat bilik tu, ya Allah. Masa tu saya macam, ya Allah, ingat kepada kebesaran Allah. Allah duga saya sekali lagi selepas hari kedua, chest tube tercabut daripada dada dia, semua katil basah dengan nanah darah. Lepas tu doktor kata, ya Allah, tercabut sebab dia budak, nak pasang dah tak boleh, dia kena ikut belakang, pakar bercuti hari tu. Saya kata tak apa, doktor buat kerja doktor. Macam kita sekarang, kita kan menghormati warga media, warga hospital, semua buat kerja, kita tolong hormat, itu tugas dia. Kita baik kerjasama. Antara pengalaman yang cukup baik untuk dikongsikan dengan penonton di rumah, bagaimana situasi untuk kita menghadapi keadaan yang kritikal. Betul. Mungkin tidak terjadi kepada keluarga kita, tetapi inilah satu iktibar. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu. Dan saya ada satu rayuan di sini. Kami di semua orang merayu kepada anda, kepada 4,000 jemaah tabligh di Masjid Sri Petaling, peserta yang belum melakukan pemeriksaan. Pertama, sila hadir ke mana-mana fasiliti kesihatan. Kedua, hubungi pejabat kesihatan berhampiran. Jangan tunggu lagi. Ingatlah, sayangi orang sekitar dan juga keluarga anda. Ini merupakan tanggungjawab anda. Bukan untuk sekadar menjaga diri anda, tetapi untuk menjaga
keseluruhan dunia ini. Itu pesanan kami di RTM kepada anda semua, kepada 4,000 jemaah tabligh yang belum lagi menyerah diri untuk membuat pemeriksaan. Apapun, terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita.